kita diarahkan untuk duduk di rumah. Dan kita telah melanda kita, tidak kita mengatakan ia adalah satu bala dan musibah. Dan imtihan ataupun satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam dan seluruh umat di dunia. Satu musibah yang ditimpakan atas kita ini adalah melainkan satu nuzur, iaitu peringatan kepada kita untuk kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mukadimah, kita renung sejenak. Tidakkah kita terfikir dahulu kalanya kita sibuk sehingga tidak dapat memberi masa kepada anak-anak. Dan sekarang kita tinggal di rumah, kita dapat memberi masa dengan baik kepada anak dan keluarga. Begitu juga dahulunya kita sibuk dengan kerja. Kita tidak diizinkan untuk bekerja. Tapi malangnya apabila musim PKP ini telah masuk fasa kedua, talian kasih meningkat, iaitu kes penderaan anak meningkat. Kita ditimpa satu bencana. Kita diberi nikmat untuk duduk bersama keluarga. Akhirnya bencana itu kita lepaskan juga kepada keluarga. Jadi kita renung sejenak, Allah Ta'ala telah beri kita banyak nikmat. Apabila dicabut nikmat itu, kita sangat terasa. Seperti orang yang lumpuh. Dia rasa nikmatnya, dia boleh bernafas. Dia boleh bercakap. Otaknya masih berfungsi dengan baik. Tapi orang yang sihat, apabila kakinya sakit, tidak boleh jalan ataupun memerlukan tongkat, dia akan terasa nikmat kakinya. Muslimin muslimat anda rahmati Allah sekalian. Dalam tajuk qada dan qadar ini, kita nak bincang satu tajuk yang kita wajib beriman kepadanya. Termasuk di dalam 6 rukun iman. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, apa itu iman? Nabi jawab, al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadar khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kutub, itu kitab-kitab, wal rusul dan para rasul, wal qadar dan beriman kepada qadar khairihi, baiknya, wa syarrihi dan buruknya. Kalau kita tengok Nabi sebut baru 5. Tapi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah SWT firman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Jadi dan tetapi annal birra, sesungguhnya kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Jadi 6, beriman kepada Allah, beriman pada para malaikat, beriman pada rasul, beriman pada kitab, hari akhirat dan qadar, khairihi wa syarrihi, buruknya dan baiknya. Dalam untuk kita beriman kepada qadar ini, satu ketetapan yang ditentukan oleh Allah, terlalu banyak syubhat yang ditimbulkan bukan oleh orang kafir, tetapi oleh orang yang beriman sendiri. Syubhat, contohnya, jika Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu kita ini syurga ataupun neraka, kita ini bahagia ataupun sengsara, kita ini ahli syurga ataupun ahli neraka, kenapa kita perlu beramal? Dan timbul juga syubhat dengan mengatakan, jikalau Allah sudah tahu syaitan itu adalah makhluk yang syarir, makhluk yang jahat, kenapa Allah Ta'ala ciptakan syaitan? Pelbagai syubhat ditimbulkan oleh abna'ul muslimin, oleh anak-anak orang Islam sendiri. Jadi insya-Allah kita cuba jawab dan kita cuba bincang. Pertama sekali, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian, berimannya kita dengan qadar ini disebut oleh Dr. Umar Ashqar, al-imanu bil qadar
min usulid din. Iman dengan qadar ini adalah daripada usul agama, perkara usul dalam agama. Allati la yatimul iman 'abdun illa biha. Sesungguhnya tidak sempurna iman seorang hamba itu melainkan dengan berimannya dengan qada dan qadar. Jadi ketika nak beriman dengan qada dan qadar ini jelas banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Ta'ala telah ciptakan setiap sesuatu tu faqaddarahu dan telah ditentukan kepadanya taqdira, ketentuan yang sempurna. Dan banyak lagi kalau kita tengok wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan perintah Allah dan sesungguhnya perintah Allah itu amran maqdura. Qadaran maqdura, satu ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala cipta fasawwa. Allah Ta'ala cukupkan kita dengan segala kelengkapan. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala cipta binatang untuk kita makan. Allah Ta'ala cipta pada binatang itu ada makanannya. Kemudian Allah Ta'ala kata wallazi qaddara fahada. Wallazi qaddara, wallazi, dan dia itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala qaddara, yang telah tentukan ketentuan fahada, dan Allah Ta'ala beri petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk ke arah keselamatan dan kebahagiaan. Jadi keimanan, benda yang al-ma'lum bid-din bid-darurah, satu ketentuan di dalam agama yang pasti, yang tak boleh satu orang Islam dia kata oh dia tak beriman dengan qada dan qadar. Sebab tu banyak ulama, di antaranya Imam Ghazali, ketika dia menceritakan tentang dalam kitab Al-Arba'in min Usuluddin, dia ceritakan tentang Jabariyah dan Qadariyah. Dia kata fayanbaghi lil bahis, bagi orang yang berbahas ataupun berbincang dengan kaum Jabariyah atau Qadariyah, wa ma'ahum an yadribuhum, untuk kamu memukul mereka. Jumpa orang Jabariyah ni, pukul dia. Wa yamziqu siyabahum, dan koyak baju dia. Wa amaimihim, koyak baju dia, koyak serban dia mereka. Wa yakhdus wujuhahum, dan tampar muka mereka. Wa yantifu ash'arihim, dan cabut rambut mereka. Wa syawaribhim wal lihahum, yantifu ash'arahum wa syawaribahum wal lihahum. Maksudnya Imam Ghazali kata cabut rambut dia, lepas tu cabut misai dia, dan cabut juga janggut dia. Wa ya'tazir kama i'tizar haula'i sufaha, dan kemudian kamu mohon maaf, i'tizar, seperti mana mereka memohon maaf. Kerana Jabariyah ni dia mengatakan segala ketentuan telah ditentukan oleh Allah. Jadi Imam Ghazali kata kalau jumpa orang macam ni, kita koyak baju dia, kita tampak dia, kita koyak serban dia, kita cabut rambut dia, kemudian kita kata ini semua ketentuan Allah. Kita buat seperti mana mereka buat, dan disifatkan mereka itu sufaha, orang yang kurang akal. Sufaha, dia bukan bodoh. Sufaha ni boleh juga terjemah bodoh, tapi safih, orang yang kurang akal, orang yang tak cerdik, IQ rendah, ada sindrom Down, boleh dikira sebagai, kalau kebodohan ni, bodoh ni hamqa, dia cari jadi bodoh. Okey. Kemudian apabila kita nak bincang tajuk ni, Umar bin Khattab bagi kat kita satu peringatan. Kerana pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang pemuda tanya dia, diceritakan oleh Imam Ghazali, dia kata Ana Umar radhiyallahu anhu su'ila 'anil qadar. Umar ditanya tentang qadar. Wa qala li sa'il. Umar pun berkata kepada orang yang bertanya itu, bahrun amik la taljihu.
satu lautan yang dalam, jangan duk selam. Qadar ni silap kupasan, silap perbincangan, kita boleh merosakkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mengkeruhkan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita bincang tentang apa yang ditentukan oleh Allah. Kemudian orang yang bertanya tu tak puas hati. Tak puas hati, dia tanya lagi. Umar kata, tariqul muslim la tasliquhu. Satu jalan yang gelap, jangan kamu lalu jalan tersebut. Kemudian dia tanya lagi kali ketiga, Umar sebut, sirrullah qad khafiyah. Rahsia Allah yang telah disembunyikan kepada kamu. Khafi alaika fala taftishhu, dan kamu jangan duk korek, jangan duk periksa. Jadi apabila kita nak bincang tajuk ni, kita perlu berbincang dalam bab akidah macam ni, apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sahaja. Kita tak boleh duk buat mai sini qaul ulama ni kata macam ni, kata qadar macam ni, kata macam ni. Tak boleh. Kerana ulama dia tak bercakap bab akidah menggunakan akal dia. Kecuali dalam furuk-furuk. Untuk meletakkan iman, wajibnya iman kepada sesuatu, perlu kepada ayat yang jelas, perlu kepada nas yang jelas. Tak boleh duk buat mai satu kalam ulama kata kita ni kena beriman macam ni, macam ni. Adapun perbincangan perincian furuk itu, ya, di situ ada majalul aql, ada di situ bidang kuasa akal mahdud yang terhad. Dalam bab akidah, akal tidak diberi satu bidang kuasa yang luas. Boleh kata apa nak kata, semuanya perlu berpandu kepada nas. Begitu juga bidang lain. Tetapi akidah lebih keras. Hanya furuk-furuk yang dibincangkan menggunakan akal. Tetapi kita tahu di qada dan qadar ni ada dua perkataan. Yang pertama al-qada wal qadar. Para ulama bincang apa beza di antara dua ni. Apa beza di antara qada dan apa beza di antara qadar. Satu golongan, saya ringkaskan, satu golongan dia kata mutaraddifan. Kedua-dua perkataan ni sama makna. Al-qada, qada lah qada, qada itu qadar, qadar itu qada. Cuma dipisahkan dua perkataan yang mempunyai erti yang sama. Satu golongan lagi, dia kata al-qadar maktub inda Allah. Wal qada al-wuqu' ma yuwafiqul maktub. Maksud dia, qadar itu adalah apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tertulis, yang ditentukan. Tetapi tidak semestinya yang ditulis oleh Allah Taala itu berlaku. Nanti kita bincang. Jadi apa yang berlaku dipanggil sebagai qada. Apa yang berlaku dipanggil sebagai qada. Berlaku seperti mana yang ditulis, itulah qada. Yang ditulis, yang tak berlaku lagi tu, itulah qadar. Ada satu lagi satu lagi golongan ulama yang cenderung kata sebaliknya. Al-qada itulah yang ditulis, qadar itulah yang telah berlaku seperti yang ditulis. Jadi ada tiga golongan. Yang pertama dia kata sama makna. Yang kedua dia kata qada itu benda yang tertulis. Qadar itu berlaku apa yang ditulis. Yang ketiga dia yang disebut sebaliknya. Jadi kalau kita tengok di sini, apabila kita tengok dalam perkataan Arab dia tak boleh sama.
Arab dia tidak datang dua perkataan sama erti. Bahasa Arab dia tak macam bahasa Melayu. Contohlah kita kata bahasa Melayu sama erti apa? Sekiranya kalau tak tahu orang bahasa Melayu macam mana, tapi beri makna yang sama. Di dalam bahasa Arab tiada perkataan mutaraddifan, tak ada perkataan yang sama. Contoh, matar. Matar hujan. Ada satu perkataan lagi disebut ghais. Ghais pun hujan. Tetapi apabila kita nak bercakap, bila kita nak bercakap, kita nak kata hujan turun lebat sampai banjir. Sampai banjir rumah apa semua habis rosak. Rumah saya, kereta saya tenggelam. Kalau kita bercakap dalam bahasa Arab, kita guna perkataan ghais, salah. Salah. Sebab apa? Sebab ghais adalah hujan yang berbeza dengan matar. Matar dia bukan kira beza lebat ke apa ni, orang kata apa? Orang Palih kata renyai. Hujan pelan-pelan. Ada. Bukan beza macam tu. Matar disifatkan di dalam Al-Quran kebanyakannya untuk azab. Satu hujan yang lebat mai memusnahkan satu benda. Adapun ghais, satu hujan rahmat yang memberi tumbuhan, manfaat kepada tumbuhan dan tanaman, pertanian. Jadi tak ada perkataan yang bersamaan di dalam bahasa Arab. Macam tu juga dalam bab ni, jadi kita tak cenderung kepada ulama yang mengatakan qada dengan qadar sama makna dia. Okey. Kemudian bila kita tinggal lagi dua. Kita nak pilih yang mana dua ni? Sama ada qada itu apa yang ditulis ataupun qadar itu apa yang ditulis. Kita kena ingat ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis Hasan. La yuraddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umr illa al-birr. Tidak akan berubah qada itu melainkan dengan doa. Dan tidak akan bertambah pada umur melainkan dengan kebajikan. Maksudnya qada itu apa yang ditulis itu boleh berubah. Jadi untuk wallahu taala alam, dengan adanya hadis ni kita boleh tarjih pendapat yang mengatakan qada itu maktub, benda yang perkara yang ditulis, ketentuan yang ditulis, dan qadar itu adalah perkara yang berlaku seperti apa yang ditulis. Sebab dalam ni dia kata la yuraddul qada illa du'a. Tidak akan berubah, tidak akan ditolak qada itu melainkan dengan doa. Jadi doa ni adalah silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Doa boleh mengubah qada. Doa boleh mengubahkan ketentuan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Jadi sebab tu kita tak boleh bincang dalam sangat. Kalau kita, kalau macam tu Allah tak tahu kata kita nak doa. Pasal apa Allah tak tulis apa hak kita nak doa? Pasal apa dia tulis hak lain? Dia tahu dah kita nak doa. Ya, tapi sebab tu kita tak bincang dalam. Apabila ada hadis ni kita terima. Sehingga kan para ulama sebut yas'ad du'a minal 'abdil mu'min ila as-sama'. Telah naiknya doa orang yang mukmin itu di langit. Fayatasara'an ma'a bala'in nazil, dan dia yatasara' ni sara'a ni dia orang kata apa, orang Kelantan kata gocoh. Dia berlawan di antara bala yang nak turun dengan doa orang mukmin. Bala yang diturun tu yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Fayukrimullahu Ta'ala abduhu fayaqtalibu du'a. Dan Allah Ta'ala telah memuliakan hambanya, maka ghalabat, menanglah doa. Maka menanglah doa,
Bila doa menang, jadi qada tersebut tak berlaku. Jadi itu rahmat Allah kepada, sebab Allah Ta'ala tidak menzalimi sesiapa. Jadi doa lah. Doa ni satu benda yang kalau kita renung, satu doa benda yang ajaib. Dan berapa banyak dah kehidupan kita lalui, berapa banyak dah musibah yang kita lalui. Doa ni dapat menyelamatkan kita. Terutamanya kita waktu wabak ni. Waktu ada penyakit macam ni, waktu kita ditimpa musibah. Doa kita doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Doa lah waktu tak payah ada buat lah solat hajat, pergi berhimpun ramai-ramai apa semua kan, solat hajat sama waktu apa semua. Yang tu Nabi tak. Masalahnya yang ditinggalkan oleh Nabi itu sudah jelas. Nabi SAW beri contoh. Bangun qiyamul lail, doa. Sulusul lail. 2/3 malam tu. Doa mustajab. Bangun waktu tu. Masing-masing bangun. Kalau boleh, kalau suami isteri bangun, jangan solat sekali. Isteri solat tang lain, suami solat tang lain. Merayu, munajat ke Allah Ta'ala. Tu yang kita kena buat. Bukan kita buat solat hajat satu Malaysia, buat sama-sama di rumah. Yang tu tak ada siapa suruh buat. Saya tak kata salah ataupun apa. Tapi apanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaktaf. Cukup. Kafai. Cukup. Tak perlu kita duk cari cara mana kita nak buat ni. Cara mana kita nak hadapi wabak ni. Duduk di rumah dapat pahala. Sebab tu kita jangan meremehkan orang yang duduk di rumah tak mau keluar. Duduk di rumah dapat pahala. Saya last keluar 25 hari bulan. Hari ni keluar sebab mengajar. Last keluar beli barang dapur 25 hari bulan 3. Hari ni kau keluar pula. Makan apa yang ada lah. Kan? Bukan makan apa yang nak. Makan apa yang ada. Bukan makan apa yang sedap. Jadi masa kita di rumah tu kita manfaatkan. Manfaatkan bersama keluarga, manfaatkan bersama isteri, manfaatkan bersama anak-anak. Waktu itulah ibu bapa nak cek bacaan Al-Quran anak-anak. Waktu itulah ibu bapa nak cek buku anak-anak. Tak sekolah 1 bulan, 2 bulan tidak memberi kesan jika ibu bapa memberi perhatian dengan baik. Terutamanya ada dengan tuition online lah apa semua ni. Balik kepada tajuk kita. Okey. Jadi Imam Nawawi disebut wa'lam anna mazhab ahli al-haq isbat al-qadar. Ketahuilah mazhab ahli mazhab yang benar adalah isbat al-qadar, adalah yang menentukan qadar. Wa ma'nahu anna Allah tabaraka wa ta'ala qadar asya'. Dan maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu fil qadam, pada sesuatu pada qadam. Sejak azali lagi Allah Taala telah tentukan. Wa alama subhanahu wa ta'ala sataqa' fi awqatil ma'lumah, dan Allah Subhanahu wa taala tahu perkara itu akan berlaku pada waktu yang tertentu. Jadi jelaslah kepada kita. Ibn Hazm dalam Muhalla dia sebut, apa yang ditentukan ke atas kita bukanlah untuk dipersalahkan kita, dan apa yang kita pilih pula bukanlah untuk kita persalahkan takdir. Maksudnya dia kata wa annal qadar haq wa ma asabana lam yakun liyukhti'una wa ma akhta'na lam yakun liyusibuna. Apa yang kita buat salah, kita tak boleh salahkan takdir. Apa yang ditentukan Allah kepada kita, kita tak boleh kata benda tu untuk ni habislah ni aku kena macam ni. Aku kena penyakit ni, habislah apa semua. Tak, bukan begitu. Allah Ta'ala tak menzalimi hamba dia. Okey. Kita masuk sikit perbezaan di antara Qadariyah dengan Jabariyah. Saya sebut jelaslah, saya rasa banyaklah ustaz-ustaz sebut dalam bab ni. Kan? Dia dalam agama ni, dia tak boleh gulu. Dia tak boleh melampau. Bila melampau, dia rosak.
Di antara yang melampau, musbitun al-qadar, orang yang mengisbatkan qadar. Dia tak nafi qadar, tapi dia isbat terulu sangat. Dia kata kita ni lahir di dunia ni ditentukan oleh Allah semua benda. Kalau saya minum arak apa, itulah yang ditentukan oleh Allah. Tapi kalau orang yang tak ada pengetahuan yang baik, dia boleh termakan benda ni. Kan ramai orang dok kata, harga barang semua naik, Allah Ta'ala tentu. Kan? Lepas tu, bila berlakunya satu kesalahan, contoh ada satu perhimpunan ramai di situ kena COVID, banyak kluster kena COVID, takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tentu, kita tak boleh buat apa. Kita kena insaf. Dalam kita nak sebut perkataan takdir ni, kita kena jaga. Sebab kadang-kadang kita ternafi takdir dan kadang-kadang kita isbat takdir bukan seperti mana yang Allah Ta'ala nak. Jika kita isbat takdir bukan seperti mana yang Allah Ta'ala nak, kita akan tergolong dalam golongan yang disebut sebagai Jabariyah. Jika kita nafikan takdir, kita akan tergolong dalam golongan yang menafikan qadar yang disebut sebagai Qadariyah. Jabariyah dia kata Allah telah tentukan semua. Kalau saya malas, Allah Ta'ala tentu saya malas. Kalau saya miskin, Allah Ta'ala tentu saya miskin. Kalau saya minum arak, Allah Ta'ala telah tentu saya minum arak. Jadi kalau dia akan tanya kita balik. Dia kata, kalau Allah Ta'ala tak tentu, boleh jadi tak nak minum? Tangan saya boleh bergerak tak kalau saya nak minum? Bala mesti kita kata betul lah. Saya berzina, Allah Ta'ala tentu saya berzina. Kalau Allah Ta'ala tak izin saya berzina, mungkin waktu saya nak pergi berzina tu, kereta saya minyak habis, saya sakit jantung, kena serangan jantung, tak boleh berzina. Tapi saya mampu berzina, saya boleh pergi berzina. Allah Ta'ala telah tentukan saya berzina. Tu siapa kata macam tu? Jabariyah. Adapun Qadariyah, dia sebaliknya. Dia kata kita boleh pilih semua, Allah Ta'ala tak ada kaitan apa pun. Inna Allah huwa mukhayyar wa nahnu mukhayyar. Allah Ta'ala boleh pilih, kami boleh pilih. Maksudnya, kalau saya nak pilih A, Allah Ta'ala nak pilih B, jadi A. Kalau Allah Ta'ala tentu, saya ni sakit, tapi saya boleh jaga diri saya, tak sakit, saya tak sakit. Maksudnya, tak ada kaitan langsung dengan qadar. Allah Ta'ala tak ada kaitan. Adapun, sebab tu kita tak boleh melampau. Melampau nafi tak boleh. Melampau isbat pun tak boleh. Kita perlu wasat. Kita perlu wasatiyah. Kita kena duduk di tengah. Itulah mazhab ahli sunnatul wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kata apa? Ahli sunnah wal jamaah dia duduk di antara tengah-tengah ni. Allah Ta'ala bagi pilihan. Allah Ta'ala kurnia pengetahuan, ma'rifah kepada manusia. Allah Ta'ala bagi pengetahuan kepada kita. Allah Ta'ala bagi kita pilihan untuk kita pilih. Pada yang sama Allah Ta'ala tentukan. Macam mana Allah Ta'ala tentu? Kunci dia untuk kita nampak tentang qadar ni, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, tetapi dia tak tahu apa kita nak pilih. Dia alimun, qadirun, muqtadir. Dia telah tentukan. Dia alimul ghaib wa syahadah. Dia tahu segalanya. Dia yang buat kita, dia yang cipta kita, dia bagi kita pilih. Tapi dia telah tulis apa yang kita akan pilih. Jadi kita ni, kita tahu tak kita nak pilih apa? Allah Ta'ala kata, وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami beri kamu petunjuk dua jalan. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Pilih, nak jalan yang mana? Jadi, Allah Ta'ala tak zalim. Tapi adalah mustahil
pencipta tidak tahu apa yang akan dipilih oleh apa yang dia cipta. Jadi dia tulis, dia tahu kita nak pilih apa. Dia tulis apa yang kita akan pilih. Jadi begitulah. Dalam masa yang sama adanya ketentuan Allah yang telah ditulis, dalam masa sama kita diberi pilihan. Jadi banyaklah orang kata ayat-ayat Al-Quran berkenaan itu, hadis pun banyak kan. Di antaranya Nabi SAW sebut dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yukhlaqu as-samawati wal ardi 50,000 sanah wa 'arshuhu 'alal ma'. Nabi SAW sebut Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis takdir-takdir, ketentuan-ketentuan khalaiq, segala makhluknya yang dicipta, langit, bumi, semua ditulis. Ditulis sebelum diciptanya langit-langit dan bumi. Bi-50,000 sanah. 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah ciptanya langit-langit dan bumi, Allah Ta'ala telah tulis maqadir. Allah Ta'ala telah tulis ketentuannya. Dan Nabi sifatkan wa arshuhu 'alal ma', dan arasnya di atas air. Tapi bila kita beriman dengan qada dan qadar ni, maksudnya kita akan rasa tenang. Kita akan rasa tenang dengan apa yang berlaku. Apabila kita ditimpa musibah, orang yang kita sayang Allah Ta'ala ambil. Ada orang diuji dengan kematian anaknya. Ada orang diuji dengan kematian ibu dia. Ada orang diuji dengan kematian bapa dan ayahnya. Tetapi apabila perkara itu dia serah kepada Allah dan dia tahu ini takdir Allah Ta'ala, maka dia tak susah hati. Sedih manusia. Manusia akan sedih. Tetapi sedih itu tidak menyebabkan dia marah dengan apa yang Allah Ta'ala tentu. Kerana dia tahu Allah Ta'ala tak akan menzalimi dia. Kita tengok satu hadis Nabi SAW. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi SAW. Aku di belakang Nabi SAW pada satu hari. Faqala, Nabi kata ke aku, ya ghulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajar kamu beberapa kalimat. Beberapa ayat aku nak beritahu, beberapa kalimat ni aku nak beritahu, pegang elok-elok, dengar elok-elok. Ihfazullah yahfazuk. Kamu jaga Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Ihfazullah tajidhu tijahak. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati arah tuju kamu. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak minta, minta dengan Allah. Jangan minta dengan benda lain. Nak minta, minta dekat Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Yang ni pesan Nabi ni kita kena ambil ingat elok. Jangan kita minta dengan manusia. Jangan kita minta dekat kubur. Jangan kita minta dengan alim ke, ulama ke, habib ke, apa benda ke. Minta dengan Allah. Inni qarib. Aku dekat. Yang nak pergi cari orang lain betul apa? Agama kita bukan agama yang perlu ada kasta, perlu ada wasitah, perlu ada perantaraan. Bukan nak bincang bab tawasul ni. Bab tawasul ada tawasul yang dibenarkan. Tapi kita bincang bab lain lah. Yang tu kena buat kuliah lain pula. Kita nak bincang bab qada-qadar. Tapi nak bagi tahu kunci dia. Nak berjaya dalam hidup. Nak selamat dalam hidup. Nak tenang dalam hidup. Minta dekat Allah. Huwal mu'ti. Dialah maha pemberi. Jangan minta orang lain. Fa iza sta'inta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta pertolongan, minta pertolonganlah dengan Allah. Wa'lam annal ummah. Yang ni kata kunci yang sangat. Kalau kita boleh renung. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad kataballahu lak. Dia kata jika umat ini, jika umat semuanya law ijtama'at, mereka berhimpun
untuk memberi manfaat kepada kamu kepada sesuatu perkara, mereka tidak akan memberi manfaat, mereka tidak dapat memberi manfaat kepada kamu melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah. Maksudnya, kalau orang ni, sebab tu kita nak minta, Nabi sebut minta kat Allah. Bukan kita cari kabel lah, pakai orang nu lah, kenal orang dalam lah, apa semua ni. Berapa banyak dah kita tengok orang yang duduk di tampuk pemerintahan, akhirnya jatuh jadi orang biasa juga. Jadi orang biasa juga. Kita tengok politik. Hari ni pun silih berganti. Ada yang di atas, dahulunya atas, sekarang di bawah. Ada yang dulunya bawah, sekarang di atas. Macam itulah politik. Sebab tu bila kita nak minta tolong, bila kita minta tolong dengan manusia, kadang-kadang kita akan kecewa. Tapi kita tengoklah nak minta tolong apa. Kalau kita tolong ambil ayat tu Ustaz, yang tu minta tolong dengan manusia lah. Maksudnya berkenaan dengan iman, berkenaan dengan rezeki, berkenaan dengan semua minta dekat Allah. Kemudian Nabi sebut lagi, "Law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika wa rufi'at aqlam wa jafatis suhuf." Jika berhimpunnya seluruh umat ini untuk memudaratkan kamu. Orang kata ni, ramai orang ni. Orang ramai nak tumbuk orang ni. Orang ramai, kita susah hati tak sangka dah. Ni orang ramai nak buat apa-apa ni. Orang ramai nak ambil tindakan ni. Ni bank mai nak lelong, nak tarik rumah kita. Kita susah hati. Tapi Nabi sebut apa? Kalau berhimpun semua umat ni untuk memberi kepada kamu mudarat, mereka tidak akan dapat memberi kepada mudarat, melainkan apa yang ditulis kepada Allah. Apa yang telah ditulis oleh Allah SWT. Dan Nabi sebut, rufi'at aqlam, telah diangkat pena. Pena yang duk tulis tu telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan telah keringlah lembaran-lembaran yang ditulis. Maksudnya tak berubah dah. Kalau nak ubah dari segi kebaikan ni, nak buat macam mana? Kena berdoa. Sebab tu kita doa ni ajaib. Mukhul ibadah. Dia satu benda yang pati di dalam ibadah. Doalah. Okey. Dah pukul 8 dah, lagi ada slot lain pula, kan? Laluan baca Quran. Ada apa nak tanya soalan? Kita tunggu soalan kalau ada berkenaan dengan tajuk kita lah, untuk kita bincang sedikit sebanyak. Tadi saya ada sebut, apabila disebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala cipta syaitan. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tahu syaitan ni, Allah Taala dah tahu syaitan ni satu makhluk yang jahat. Pasal apa Allah Taala cipta? Kalau kita tengok, syaitan dicipta, pada mulanya dia bukan makhluk yang jahat. Tapi dia sombong. Dia juga taat kepada Allah pada awalnya, pada awalnya. Tetapi dia sombong. Wa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa al iblis. Apabila kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka sujud, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, mereka enggan, wastakbar, dan mereka sombong. Wa kana minal kafirin, dan mereka golongan dari golongan kafir. Dia kata kami dicipta dengan api. Adam dicipta dengan tanah. Dan api boleh membakar tanah. Kita tak mahu, dia tak mahu. Dia enggan, istakbar. Tapi waktu awal Allah Ta'ala cipta, adakah kita kena faham, Allah cipta, yang ini ditimbul, utamanya kadang-kadang anak-anak pun tanya, mak ayah anak-anak tanya, macam mana ni?
syaitan jahat. Pasal apa Allah buat dia? Jawab macam mana? Pada mulanya syaitan dicipta, iblis dicipta, dia taat kepada Allah. Kecuali dia sombong dan dia ingkar perintah Allah. Dan tahu dah ingkar pasal apa cipta? Sebab Allah Ta'ala memang tahu dia akan ingkar. Tapi bukan Allah Ta'ala paksa iblis untuk ingkar pada Adam. Allah Ta'ala suruh dia. Tapi dia yang ingkar dengan sifat dia. Begitulah kehidupan. Ada positif, ada negatif. Ada salbiyah. Ada perkara yang barulah kita nampak. Sebab tu, apabila dia ingkar, kemudian dia pula bersaksi bahawa dia akan sesatkan umat manusia. Sampai hari ini, dia cuba sesatkan umat manusia. Jadi pada mula dia dicipta, bukan dicipta untuk kejahatan. Dia dicipta untuk ketaatan. Tetapi syaitan yang memilih untuk keengganan dan stakbar. Dan dia sombong. Dan kalau kita sebut syubhat lain, kalau Allah Ta'ala dah tentu syurga dan neraka, pasal apa kita perlu beramal? Yang tu saya dah sebut tadi. Allah Ta'ala tidak tentukan kita syurga dan neraka secara zalim. Tetapi kita ditentukan syurganya, wala yazlimu rabbuka ahadun. Allah Ta'ala tak menzalimi sesiapa pun. Tetapi yang ditentukan, Allah Ta'ala tentukan dengan menuliskan apa yang telah yang akan kita pilih. Allah Ta'ala tahu. Okey, ada soalan apa tak? Kalau tak ada apa, kita nak tutup dah. Tuan Mazlan kita, aku ada soalan apa? Jadi sama-samalah kita ambil kesempatan ni pada pagi ni, dan kita renung sejenak apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita, dan dengan musibah yang kita hadapi ni, kita mintalah perlindungan daripada Allah Ta'ala. Kerana di sini manusia berlumba-lumba untuk menghasilkan vaksin virus corona ni. Manusia berlumba-lumba untuk menghasilkan vaksin. Akhirnya pakar vaksin kata, vaksin ini kalau dapat dicipta pun, dia bukan boleh menyembuhkan serta-merta. Tetapi dia hanya boleh membantu untuk meningkatkan antibodi kita, untuk merangsang antibodi kita untuk lawan virus tu. Akhirnya, siapa yang lawan virus tu? Tentera Allah. Yang telah Allah Ta'ala letakkan di dalam kita punya tubuh badan. Virus tu. Nak lawan dia apalah? Antibodi kita. Jadi antibodi kita nak kuat macam mana? Yang pertama, kita kena hidup dalam keadaan sihat. Kalau yang rokok, kita jangan rokok. Kita kena tidur cukup 8 jam ataupun 7 jam sehari. Kita kena makan makanan-makanan yang berkhasiat, antioksidan seperti halia apa semuanya. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu berdoa untuk Allah Ta'ala kuatkan kita dan elak kita daripada wabak ni. Sebab akhirnya, la shifa'u illa shifa'uk. Tidak ada ubat menyelainkan kesembuhan daripada Allah Ta'ala. Kerana walaupun vaksin dicipta, vaksin vaksin tidak boleh selamatkan semua orang yang kena corona. Vaksin hanya boleh selamatkan orang yang ada antibodi untuk rangsang antibodi tersebut untuk lawan. Jika antibodi dia lemah, antibodi dia diberi sikit macam booster lah kita kata, bagi kuat untuk lawan. Tapi kalau antibodi dia lemah, memang antibodi tidak terdaya, letak vaksin pun tak jalan. Jadi minta Allah Ta'ala lindung kita semualah. Jadi ada yang mendakwa ditakdirkan tidak Islam. Adakah itu qadar Allah? Okey. Soalan daripada Nur Rahmah. Orang Islam, orang yang bukan Islam, non-Muslim, adakah dia ini ditakdirkan untuk tidak Islam? Okey. Tuan-tuan tengok.
Kita renung balik sirah Nabi SAW. Kisah Abu Jahal. Ataupun Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni, dia ayah kepada Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah ni mati dalam keadaan musyrik. Dan turun ayat Al-Quran menceritakan tentang bagaimana dia mensifatkan Nabi sebagai seorang orang gila sihir. Dia dilahirkan dalam keadaan musyrik. Keluarganya, nahnu ala dinu abauna. Kami duduk di dalam agama nenek moyang kami. Dia kata. Tetapi apabila datangnya Nabi Muhammad SAW, terangkan kepada dia kebenaran. Terangkan dia kepada. Dia tolak kebenaran tu. Dia sebut tentang Quran, فَإِنَّهُ لَحَلَاوَةٌ. Dia kata Al-Quran ni satu benda yang manis. Apabila baca tu sedap. Kemudian Al-Quran sebut apa? فَإِنَّهُ قَدَّرَ فَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَذَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Dia renung, dia pergi mesyuarat dengan pembesar-pembesar Quraisy lain. Dia kata, aku pergi jumpa Muhammad baca Quran. Quran tu sedap. Sesungguhnya dia bukanlah kalam manusia. Lepas tu dia renung. Lepas tu, kita nak buat macam mana ni? Dia renung. Dia kata, lah sekali kita kata, dia ni kahin lah. Tok Bomo. Ada orang bangkang. Tok Bomo tak boleh. Tok Bomo bukan macam ni. Lah sekali, dia kata sihir. Sihir pun tak boleh. Sebab sihir bukan macam tu. Orang sihir dengan duk berasap, dengan duk cakap. Nabi bukan macam tu. Nak kata gila. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونَ. Gila takkan gila. Gila bukan macam tu. Nabi bukan gila. Orang gila kita kenal gila macam mana? Quraisy kata kita kenal orang gila macam mana? Arab tahu orang Tok Bomo macam mana? Arab tahu ahli sihir macam mana? Tapi Muhammad tak ada sifat-sifat tu. Dia kata, izan, maza naqul. Jadi gila ni kita nak kata apa kat Muhammad? Sebab Arab akan main waktu haji. Jadilah sekali, innahu sihrun yu'sar. Satu sihir. Lah sekali dia tak tahu nak kata apa. Dia kata yang paling dekat lagi sihir. Dia tahu kebenaran, dia tolak kebenaran. Jadi, kepada orang yang bukan Islam, yang tidak sampai kebenaran kepada dia, yang tidak sampai kepada dia dakwah tersebut, itu adalah urusan dia dengan Allah. Tetapi jika sampai dan dia tolak dan dia lawan pula kebenaran tersebut, betul? Al-Quran ni jelas. Siapa yang baca dia akan takjub. Kecuali dia ada sifat memang ego. Abu Jahal tahu. Abu Lahab, bapa saudara Nabi SAW, bin Bani Hashim, daripada Bani Hashim. Turun ayat Quran kepada dia, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Turun ayat Quran kepada dia. Kalau dia nak beriman, dia boleh pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Dia boleh pergi jumpa Nabi, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, ayat Quran ni terbatal. Sebab ayat Quran ni kata, dia akan masuk neraka. Celaka kepada dia akan masuk neraka. Tapi siapa dia tak buat begitu? Sedangkan dia boleh membatalkan wahyu Allah Ta'ala dengan sekelip mata saja. Turun wahyu kata dia masuk neraka, dia pergi jumpa Nabi Muhammad, dia beriman. Tapi dia takkan buat macam tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah tentu dah macam tu. Dah Allah Ta'ala tahu dia ni ego. Macam itulah juga kita nak ukur dengan non-Muslim. Sebab tu tugas kita kepada orang Islam, kita bukan menjauhkan non-Muslim daripada agama, tapi kita mendekatkan mereka dengan agama kita. Saya rasa tak ada soalan pada kot. Okey. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.